Assalamualaikum guys, selamat berhujung minggu bersama dengan Ezri Mukris dan juga Mia Hassan dalam borak Tesi Peng. Macam biasa. Bisin dah Bisin dah aku. Aku yalah menyorak Olimpik orang tadi. Apa teh? Menyorak Olimpik. Oh, yang Olimpik. Bukan kau sidang kan? Opening ceremony. Alright, 45 minit macam biasa. Secara langsung dekat TVS 122 Astro. Secara langsung juga dekat Facebook Live TVS. Yes. Jangan lupa untuk like, komen dan juga share. Aku bawa nak wadah. Okay. Like, comment and share. Okay. Betul. So, I hope everyone is doing fine. All the best to the Malaysian team untuk Olimpik. Walaupun bergu badminton pagi tadi kalah. But it's okay. Kita banyak event yang di-join. Break a leg. Everyone. Okay. Alright, break a leg. Alright, ya, yalah hal Olimpik. Malam tadi kita datang opening ceremony apa semua. In Malaysia kira one of the sikit lah, the least athletes lah yang ada. But then, yalah paling sikit je, paling banyak medal juga. Amin. Mana kata Ezri ya? Next topnya pasal current issues Mia. Oh yes. Okay. So everyone, kita tahu kita masih dalam pandemik COVID-19. And I hope everyone is getting their vaccination. And then kita ada berita yang baik untuk dikongsi dengan seluruh rakyat Sarawak. Warga kan rakyat? Rakyat. Apa sebut kau? Warga kan rakyat? Okay. Rakyat Sarawak. Kita boleh, apa nama teh? Drive-thru. Bukan. Kita dah boleh walk-in. Walk-in. Walk-in vaccination starting yesterday. July 23rd, and then siapa-siapa yang belum terima appointment dalam Kita Orang Pun My Sejahtera dah boleh walk in. Tapi the twist is masih je kita orang perlu pola appointment. Just that it's easier lah kita orang boleh pola appointment ke diri. Asyik perlu appointment yang datang. Pergi to any PPV ya? Yes, to any PPV, and then appointment ni dipola, and then kita orang boleh walk in lah. On the same day dapat vaksin juga? Yes, on the same day dapat vaksin juga. Benda tu dah dipola, tetapi previously it was only for rural areas, kawasan-kawasan pedalaman where the population is not that big. And now dah diimplement kepada major cities all over Sarawak. Okeylah, makin senang lah kerja vaksin-vaksin tu semua. Makin senang, makin cepat. Si payah bertunggu. Okay, alright, thank you. Sukarelawan PPV, thank you. Alright, next kita ada kelakar pasal vaccination juga. Top berlaku, I think dekat Thailand kot. No. Dekat sini tu? KL. KL. Kuala Lumpur. Happening dekat KL pasal seorang wanita tu, okay. Nya tengah ngala rambut, ngala warna merah. Okay, and then tiba-tiba dia dapat notification yang pun vaccination date, tarikhnya semua on the same day. So bila nya tahu ya, nya bergaut guys. Keluar pergi terus PPV tanpa cuci rambut and everything. And then sidap PPV terkejut lah. Macam palak orang berdarah apa nak. So orang PPV pun tanya, kita kena darah lah anak tak kah? So palaknya nang literally gig merah lah. Merah lah. Si cuci apa semua nak. Berdarah. So cerita jadinya apa nama dapat call from anaknya. So anaknya madah turun je kita kena tu. Kita dapat vaksin di sekian-sekian tempat tak lah. So nyatek tengah ngerja rambutnya oleh anaknya seorang gi. Anaknya seorang gi ngerja rambutnya. Tok lah kejadian nyatek. Ada gambar, coba tarik gambar terkejut aku. Kenapa berdarah? Kenapa? Jadi tidak sukarelawan volunteer PPV tek pun sampai nunggah segala ada ambulans, nunggah ada polis. Tegal tak mikirnya tak kena darah. Ngerja rambutnya. Demi nak ngacak diri. Si sempat nak ngacak diri pergi PBB. Mu nak cuci susah, rambut dah setengah jalan. Nak cuci panjang ni kerja. Anak habisin juga kerja. Kena kita si nyuci dulu. Padahal anaknya seorang gi nak nulung dia ngerja rambut dia. Padahalnya pergi je kita. Kena siapa lagi kena pergi je kita. Okeylah. Ya, bukan Mada perlu check kita pun apps masih ada. Sebabnya boleh bertukar anytime. Kita tahu. Kita perlu check kejap benda ya. Yes. Nyatok sebenarnya bukan orang lokal. Yang orang Thailand. Dia so, dia si pada kelakar kita. So, bila sidak PPV nanya-nya, dia paksa relay information yang ke anaknya. So, sidak PPV tu macam 2-3 lah nak percaya. Kasih nyatuk. Okey, faham. Luar lah. Tapi diam di... Takut tak benar nyatuk kena derah. Dah falak mirah membirah ke tak dia. Sudah. Okeylah.
That's it untuk kita pun cerita vaccination. Lepas tu Medok Mi akan sambung lagi lepak. Kita nak masuk ke segmen What Did You Know? Yes. So jangan apa? What's on Twitter? What's on Twitter benda juga. Okey, jangan lupa kekal bersama dengan Ezri Mukri Zami Hasan, Borak Tesi Peng. And we are back on Borak Tesi Peng. Okay, I hope kita orang masih lagi setia dengan kami dua Ezri di Borak Tesi Peng. So sebelum mana-mana kita orang yang terlepas any of our shows ataupun any of the shows terbitan TVS, don't worry. Just kita orang buka YouTube, lepas search TVS TV MY, and then alulah keluar macam-macam rancangan dari first episode sampai episode yang paling latest kita orang boleh nangga di sia. And then please do follow our Facebook, like our Facebook page, and then follow the Instagram button. Di sini kita orang dapat nangga everything from our update dari kosong ke now, vacancy ke apa, kita orang boleh nangga di sini. And then the last one is mungkin kita orang ada benda yang kita orang mau share dengan kami orang di tim Borak Tesi Peng, share dengan Mek Dua Ezri, share dengan kami Dua Mazela dan Dua Fear, and then our producers, please do send us an email je kami orang di borak@tvstv.my. Okay, borak@tvstv.my. Jangan lupa kami orang di live di Facebook kita tok, like, comment and share. Share lah dengan grup-grup WhatsApp. Yes, dan kita mau number telefon Mia personally. Sik kah? Sik. Ya, Ezri boleh. Alright. Ezri boleh. Di Cino. Ezri boleh. Kita masuk di Cino terus, okey? Tok pasal now musim durian. Kau makan durian ke? Makan. Kan. Kulit-kulit yang semua aku apa okey. Durian nowadays kan tengah viral lah kata orang nak. Saya situ harga mahal lah, ada yang nak pola sale murah tok pas tu. But then, kalau pasal durian tu, if someone makan durian berlebihan lah, contoh nak, dia akan rasa macam pening, loya, gastrik apa semua. Dan puncanya disebabkan oleh durian nya tinggi dengan asid aminotirmin. Betul kan sebut tu? Tyramine. Okay, thank you doktor. And then durian, ada orang selalu pada durian untuk makan banyak tinggi kolesterol ke apa. Durian ada kolesterolnya. Yes. Siapa benda aku bawa tahu sebenarnya. Durian ada kolesterol. Seda binatang makanan daging ada kolesterol. Durian seda. And then durian tu sangat rendah lemak tepu, tinggi lemak mono dan nyasi tepu. Yang bagus untuk kesihatan jantung dan juga salur darah kita. Meaning bolehlah makan selalu. Because kolesterolnya ada dua type, HDL and LDL. Yes, okay. Dalam bagilah explanation tadi. Okay. HDL is high in durian. So HDL is the good cholesterol. Okay. Dan untuk cara pemakanan durian yang sebenar lepas makan durian, elakkan kopi, elakkan coklat, teh, air yang berkarbonat apa semua, elakkan. Dan tok lekat makan lah. Lekat makan lah. Durian. After makan durian, jangan elakkan minum-minuman benda kedak tok, dan benda tok semua boleh memulihkan perut dengan rehatkan dulu makanan pencetus seperti di atas. Apa pada kotak? Pulihkan perut. Trigger siklah kau lekat makan durian lalu nak nuntum kopi. Ya, memang masih boleh lah. Lalu minum elakkanlah mendapat air berkarbonat. Jangan. Okey, relax. So perut relax kat majuh durian tahu orang. Sama kah kita makan aiskrim durian, sama kah kebaikannya sih? Aiskrim durian sih sepekat durian ko. Tempoyak. Ya. Jangan situ jawab. Okey, Mia. Dia ada situ ada ekot. Kalau dia sih pasal durian. Sama-sama ada tempat durian murah kah? Wajar lah. Ezri, tedah kawan aku nya mencari main durian kau. Padahlah slide Ezri a DM. Nak buat keluar ke slide saja. Okey, next Mia. Skim sewa rumah. So, I hope itu adalah satu berita baik untuk semua rakyat Sarawak. Okey, skim bantuan sewa kediaman Sarawak ataupun Sarawak Rental Assistance Scheme SRAS. Okey, apa skim tu? Okey, skim tu adalah mana-mana kita orang yang dah berkahwin yang ingin menyewa rumah akan ada bantuan sebanyak RM200 selama 36 bulan ataupun 3 tahun lah. That's the maximum period. And then dibuka kepada penyewa, kita orang yang bekerja di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, dan ini berdasarkan first come first serve. Okey.
So, tok benda yang kita orang perlu embak. Mun kita orang nak apply SRAS tu. First, bukti penerima ikasih. Pasal kita orang perlu embak sijil kahwin ataupun sijil cerai, salinan IC, penyata gaji, salinan kad OKU, perjanjian sewa rumah kita orang dengan kita orang pun owner rumah ialah, gambar premis yang kita orang mau sewa, persetujuan dengan orang pun rumah ya untuk menyertai skim tu. Basically orang yang ngempun rumah ya perlu bersetujulah yangnya akan masuk dalam skim tu. Mungkin ada agreement kah lain-lain kah. Jadi antara kriterianya of course kita orang mesti seorang warga negara Malaysia ataupun pemastautin tetap di Sarawak. Mykat kita orang K, status K. 21 tahun ke atas, penerima bantuan ikasih ataupun kita orang pun monthly income ataupun pendapatan bulanan kita orang melebihi RM2,131. Oh, detailnya ada mun lebih siapa dah? pasti boleh. mun lebih RM1, tahulah mungkin ada relaxation ke sikit di sini tahulah. Mesti berkahwin ataupun kita orang ada merupakan bapa atau ibu tunggal. Tapi keutamaan akan diberikan kepada orang kelainan upaya ataupun OKU. And now currently kita orang sedang menyewa di premis yang bukan milik bala beliau kita orang lah. Meaning to say kita orang menyewa di premis orang luar. Mesti berkahwin lah tu. Mesti berkahwin ataupun kau bapa tunggal, ibu tunggal. Kau single. Aku tunggal aja. Anak tunggal. Ya lain. Oh ya yang si boleh nyewa. Si boleh. Kau lebih tahu nak lebih 2131 tu. Sebenarnya mesti kahwin lah. Mesti so kahwin. bujangnya kita kena cari rumah di Ipun lah. Kita jangan nak survivor. menyewa untuk cepat kita. Yes, ingat kita orang boleh apply skim bantuan sewa kediaman Sarawak untuk bantuan sebanyak RM200 untuk maksimum 3 tahun. Yes, Mun tahu lebih lanjut, Google je lah. Yes, ada banyak cari kita boleh baca lah all the rules and regulations. Yes. Gitu. Okay Mia, thank you. Semoga dipermudahkan urusan. Thank you Mia. Part time broker rumah. Part-time volunteer, part-time broker rumah. Okay, next up. Cara-cara untuk lembutkan daging tanpa rebus lah. Mak mudah dan juga senang. Tu untuk siapa-siapa yang berada dekat dapur lah. Mia, explain lebih Mia. Okay, aku Aku siap tawang easy. rumah. Masak beli daging pun si dedek nak masak. Exactly. Tok aku ngajar kau. Okay, Satu go. hari kelak kau nak nikah ajar bini kau. Okay. Tok, so kita orang kan lepas raya haji. Meluba-luba lah daging korban diberi orang dalam petai sana. Mesti kita orang mikir macam ni nak melembut daging tu. Selalu mun orang akan pakai pressure cooker. Tapi mun kita orang saya ada pressure cooker macam kami. Dulu mak aku selalu ngajar engkah suduk dalamnya. Suduk pun boleh pakai. Aku salah. Suduk besi ya. Kita orang rebus dagingnya. Sekali engkau suduk kau gerepu asalnya besi lah. Ingatlah tahu engkau sendok lah mesti gila suduk jadilah. Engkau je dalamnya rebuskannya. So insya-Allah kita orang pun daging akan lembut. Yes, lembut. And then cara lain is kita orang kacuka. Sebelum kita merebuskan, masakkan, perapkan dagingnya dengan juga janganlah nak gila merapnya dengan dibanjirkan cuka engkau dikit aja. Perapkannya at least 30 minit. Kita orang pun daging boleh jadi lembut lah. Dok kami sebenarnya cuba. So kita orang boleh cuba di rumah ke juga. And cara lain ni semakin baking soda sama juga caranya dengan cuka. Perapnya dengan baking soda selama 15 minit. Pasal cuci jangan diterus masuk dengan baking soda. Cuci baking soda ya, cuci dagingnya baru kita orang masak. And then tok pun cara mak sebenarnya cuba kita orang ke kurma. Mungkin kita orang tengah rebus dagingnya, engkau kurma dalam 3-4 biji ya. Bukan biji kurma. Boleh juga engkau biji kurma, kita orang simoknya manis, ada manis kurma dalam sup ya. Kita orang boleh engkau 3-4 biji kurma dalamnya. Tapi mungkin kita orang simok ada manis kurma, engkau biji kurma aja dalamnya pun dah okey. So should be lembut juga lah. So kurma tu time bulan puasa lah pola sama tanah. Ataupun kita orang ada resepi resepi pati kurma. Kurma, Ezri. Allah, kau ada kurma pati katanya. Namun senang aja. And then last one pakai meat mallet lah. Meat mallet tak aku pernah cuba. Hanya mungkin kita orang geram nak entakkan dagingnya dengan meat mallet. Pakai melembut daging. Tapi that one I know nang apa nama? Mustajab kata orang. Mustajab.
Oh, cari ayat. So, ni paling senang tu. Kes duduk lah. Mun aku kes duduk lah sebab dia ajar mak aku dulu. Siapa tahu mak kau mula kau. Tapi benar lah. Tapi benar. Yes, okay. Lembut dagingku. Okey. Tapi mau paling senang ke pakai pressure cooker. Alright, so thank you. Kau patut pula tutorial lah. Kalau Instagram ke apa. TBS producer Aku pula nak tutorial. pitch it loh. Essay. Alright, what's on Twitter? Okay. Itu ada one video yang for me sedih lah. Sebab tu video masa a day before raya tak? A day before. A day before raya. And then kita dapat tangga sida frontliners. Dekat kubur lah. And then While naknya tunggu the next masa body nunggu the to be next buried. jenazah masuk pun masih taknya takbir raya dekat kubur. Tangga video tak guys? Sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu, tok takbir raya paling sedih pernah aku tangga lah. Selalu tangga aku suruh amin-amin tok dekat tanah Saya pekurat. pun di rumah kah. Tok lebih, lebih touching sikit lah. Okey lah. Before Mia nangis semua, kita nak break. Lepas tu kita akan kembali untuk kita pun third segment. Kita ada guest of the show kita. Guest of the show. Tunggulah lepas tu siapa. Okey, kekal bersama dengan Ezri Chris dan juga Mia Hassan. Borak Tesi. Bang. Sebelum ku nyaut au, beri masa ku mikir dulu. Belum ku nyaut au, kelak-kelak sabarlah dulu. Bebas! Sebelum ku nyaut au, beri masa ku mikir dulu. Belum ku nyaut au, kelak-kelak sabarlah dulu. Ibu ke datuk, segar senyawa ku merajuk. Jangan gia oi ku nangga dulu. Usai-usai pak jangan gopo. Eba la 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 la. Mun kolong nyaut au, kelak-kelak sabar. Alright, that's it guys. Kita pun guest untuk hari tu. Kita ada Safar Ghaffar. Di sebelah kami tu ada Hada dah. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam COVID. Assalamualaikum. Okey, sehat tidak? Amin, amin, amin. Tadi dalam video tu kita nak masih energetik lah kata orang nak. So, berapa lama dah kita dalam bidang seni tu? Kami dah 40 lebih tahun lah. Kira OG orang lama lah. Legend. Mungkin kan umur kami mungkin si bapa familiar ke nama mungkin bla-bla bapa, mak mungkin kenal lah. Ya, zaman-zaman tidaknya. Okey. So, kita tahu Safar Ghaffarnya seorang penyanyi, pelakon, teaternya juga nak. So, antara tiga tu nak ni kita start dulu. Kami start dulu di sekolah menyanyi. Menyanyi dan menari. Dua-dua sekali lah. Dua-dua sekali. Kaya buat datang berlakon semua. Berlakon, ya. So antara nak ni kita rasa mencabar lagi pula menyanyi kah berlakon kah mencabar? Menyanyi memang mencabarlah. So macam ni tak start belajar menyanyi tak diimpun ke ataupun family kah? Memang dah gifted dari awal bapa kami nya seorang pemain violin. Jadi mula-mula dari koncong lah. Dan lagu koncong, and then di sekolah masuk Talentine, and then masuk pertandingan apa semua di salah stesen yang ada di Sarawak tu lah. Ya.
Okey, faham. So, mun dari segi menyanyi lah, kita banyak ke lagu-lagu lokal bahasa kita lah nak. Ya. Kita mengetengahkan keaslian budaya Melayu Sarawak dalam lagu. Ya. Okey, antara lagu-lagu yang kita ada, album pun kita banyak nak. Hanya Seminit dan Mun Masih Muda. Zaman tu sama-sama kita ke Muncak dulu lah. Ya, ya. Boleh cuba tak belanja lagi sikit? Kami masa menang pertandingan nyanyian di salah sebuah stesen di Malaysia kan. Lepasnya terus mula album. Album pertama kami hanya Seminit, iaitu yang kedua Puncak. Album pertama hanya sebuah lagu rakyat, iaitu Mun Masih Muda. Dan album kedua seluruh album 10 gig ya lagu-lagu Sarawak. Oh, so meaning majority lagu Sarawak lah, senang cerita kata orang nak. Ya. Okey, dan dengar cerita je, kita dalam dunia seni tu kita dah pergi jauh, Itali, Jakarta. Benar ke? Memang banyak di negara Arab semua, di Morocco, tapi dah lejuk dah nak macam ni apa? Lejuk. Lejuk. Kami tunggu saja. Okey, cuba tak cerita apa pula sampai ke negara orang dok? Kami di negara Morocco dijemput oleh Menteri-menteri Sinun lah. Menteri Sinun mewakili menjadi duta kecil lah. Duta kecil Malaysia ke negara Eropah seperti di Masaya, di Syria, di Morocco. Dan banyak lagi lah di Jepun, di Korea, di banyak lah. Jadi kena tok dah rasa lejuk nak pergi di negeri macam ya. So main di tempat impun aja lah. Lagi. Okay, faham. Oi, banyak dah tempat tak jalan ya, no. InsyaAllah, amin. Dah puas lah. Bagi kami yang umur dah menjangkau 60 berasa beruntung. Berasa beruntung sebab apa? Orang kena tok saya dapat saya dah merasa macam ni keadaan kita umur 50-60-an. Ni ada. Dan hanya dipesan dengar aja cerita macam hari. Kami lagi masih ada merasa asal pukul 8 malam mesti meriam berbunyi. Kita masih ada. Kami masih. And then pukul 6 pagi sapek berbunyi, and then begol berbunyi menandakan pukul 6 pagi. Ya. Banyak lagi lah. Menandakan pukul 6 pagi bunyi alarm telefon. Alarm telefon, kita semua pakai telefon aja lah, right? Okey. Okeylah, faham. Alright. Nya ada sikit lagu Sarawak yang paling popular lah dari Sabah Ghaffar tu, lagu Ros Kalas. Ros Kalas, ya. Kalas tu dalam bahasa kita warna pink, merah jambu lah kata orang nak. Coba kita kongsikan sikit maksud Ros Kalas tu. Okey, masa penjajahan James Brooke kan, masa sebenarnya lagu Ros Kalas adalah sebuah mula-mulanya orang beredah. Orang lama mari, orang zaman mari, orang beredah macam bergendang lah. Dari beredah je, nyampung beredah. Sekalas di taman aja. So timbul idea dipolah, dimelodikan, disenandungkan. Jadi Ros Kalas, dan Ros Kalas memberi maksud masa mari, masa di istana, di tempat kawasan istana banyak nanam bunga ros, bunga mawar putih. Okay. Kalas lah. Tapi kita nyebutnya kalas. Tak sebut pink. Betul. Kalas is pink. Yes. Pink rose. Dari sialah ideanya Ros Kalas itu. Sebab nya pun liriknya kan Ros Kalas di Taman Raja dipetik oleh Mem Rani. Bini James Rani. So dari sialah dipantunkan. Okey, faham. Macam ya, dua hal masuk Ros Kalas tu. Okeylah. Kakak orang legend tu mungkin umur kami susah sikit nak tangkap. Betul. Memang kita perlu tahulah sejarah-sejarah lagu-lagu lama legend dia tu. Okey. Lepas tu kita akan bersama dengan Mia Hassan. Yang akan tanya lebih lagi. Mia tu mudah nak bertanya, okey? Dan lepas tu kita akan kembali dengan Ros Ghaffar lagi. Sabah Ghaffar. Dan dengan Mia Hassan. Borak Tesi Peng. And we are
are back on Borak Teh Si Peng. Taken over from Ezri Mukris. Okay. Kami tak nanya, macam mana nak nunggah kita? Macam mana nak membahaskan diri kita? Pak Pa. Okay, Pak Pa. Ambil nangga, apa nama video tak mula-mula nanggi tegap kita bertanda pindah. Apa umur kita tak Pak Pa? Masa tu dah 63. 7 Julai. Oh, 7 Julai. Happy birthday. Baru birthday. Baru genap 63 tahun. Tapi tegap macam ni tak... Nak tahan stamina tak? Kata orang kita tu, kita mingle dengan orang kita bergaul dengan Sidat Nemiak. Kan? Kita masih nak mengajar Sidat melukis, bernyanyi, menari. Jadi kita senaman pagi-pagi nang tu. Jadi badan kita masih rasa fit. Yes. Hanya angka aja yang tapi lagi young at heart lah. Okey. Amin. Apa nama Pak Pa? Macam ni kita start dari lagu asli, mungkin lagu tradisional tapi lagu tradisional versi Sarawak lah. Macam ni kita nak mengekalkan identiti lagu asli Sarawak ya sampai gitu hari. Okey, mun kita nak ngekalkan ya, kita harus kata orang teruskan, asahkan, galikan sampai ke akar umbi. Dan juga supaya kita jangan hilang budaya dan warisan kita tu. Mendapat kita kita asahkan untuk di generasi legasi Miak Kenek tu. Muzik kita siapa lagi? Siapa lagi? Kita cari maklumat, kita nemu ramai orang tua lama hari. Apa orang Kenek tu lama nak tahu. Kita beri madah hendaknya. Cari bahan berkenaan mengenai budaya dan warisan Sarawak dan diterapkan ke lagu rakyat. Jadi macam apa nama banyak cerita-cerita dolok mari apa nama perkataan-perkataan dolok mari kalas kah apakah kita orang kita tu tahu kita bersusih. Bersusih kenang ini moyang kita mari kan bersusih. Adat kita, pantang larang kita. Orang lama mari dak suka. Mun bulak kata orang bulak aku bulak lah orang tua. Bulak lah nenek moyang kita. Bulak katanya bulak lah kata aku. Adakah sampai kita hari kita pakai ke dak ya? Betul. Okey. Pernah sih Pak Pa rasa takut. Sebab tu mungkin lagu lama kami memang minat lah. Lagu-lagu lama, apa nama cerita-cerita lama memang suka. Tapi mungkin kita takut sih kita nak ngeluar balik lagu lama di mak ke Nembiak Kinek Tok. Kita rasa macam ni penerimaan Nembiak Kinek Tok dengan lagu-lagu lama. Rasa kami asyik takut mendapat kita galikan lagi, kita ajarkan adanya lagu-lagu tapi mengikut keadaan Kinek Tok lah. Misalnya lagu hip hop. Selitkan sikit tradisional sikit kita. Di-rapkan sikit macam ya kan. Jadi, pernah ke dengar lagu orang tua lama mari tu. Tapi musiknya diubah suai menjadi moden. Semestinya tradisional aja. Mesti diubah sikit pakai apa nama menyesuaikan dengan keadaan gitu hari lah Tapi mun nak mula lagu yang mesti catchy tau. Okey. Mesti catchy dan senang diingat. Miak Kenek yang cepat tau. Betul. Cepat nangkap lagu. Jadi kita boleh lagu yang ada senang untuk Miak berlagu. Senang pakainya. Dapat ingat. Dia pulang kacak lagu tu. Ingat melodinya. Melodi sangat betul. penting. Okey. Tapi nak lagu dalam video kita sebelum ku nyaut awak ya lagu apa? Sebelum ku nyaut awak ya lagu semalam mula ya, esoklah recording. Apa nama lagu ya? Namanya sebelum ku nyaut awak. Kita mari kan kita suka-suka nak cari sebelum ku nyaut awak. Apa? Sebelum ku nyaut awak janganlah kata orang mungkin ngasih mau beri jawapan dulu, tunggu dulu nyagi gagu kata kelak buat aku nyaut. Okey, faham. Faham. Aku mikir dulu sebelum ku nyaut awak. Kata aku madah awak kan isi. Jangan terus kita nak ada macam ayah kami boleh kasih kami nak pergi meli-meli tu.
apa barang dia beli? Mesti fikir dulu. Oh. Apa yang nak dikata tahu, biar kita nanya dulu apa ya. Dan kata, awak lah kelak buat aku nyahut awak. Yalah inspirasi lagu ya teh. Sebelum ku nyaut Okey. Mun macam orang nembak kita tok lah ha. Nya nak ngempak pak berkolaborasi. Ada featuring lagu seksi kisahlah lagu pop kah. Apakah dengan Pak Pa mau mun Pak Pa mau kita mau collab dengan siapa? InsyaAllah kami mau. Kami nang suka nak cari yang lagu-lagu yang berunsurkan macam Kinetok. Orang Kinetok Pak Pa ingin nak bola lagu mengenai warisan kita Sarawak. Macam kita nak nyampai maklumatnya kepada Nemiak Kinetok betapa untungnya kita lahir masaya. Dan Kinetok hanya dengar berita aja. Dengar cerita dokumentari. Dokumentari macam Godang 58. Sini Godang 58. Apa ya? Kita pun tahu lah. Di Bukit Mata Kucing. Bukit Mata Kucing. Sebelah ya Godang 58. Okey. Borneo Company. Godang 58 tempat bekat Merian Polis. Merian Polis. Dia kan ceko. Kan Kinetok dengar ada ponten. Si tahu. Sini ponten no. Tahu sih kita air pancut dah. Dia gelar ponten. Ponten. Mama sal hari Minggu, hari apa mesti sal hari Minggu kita round di ponten di kat museum kan air fountain ya dia gelar ponten. Ponten. Mama bahasa dan kan macam bahasa kita pergi ponten. Faham. Ya seleng kita pun lah nang Pio Sarawak kita pun lah. Nang Pio. Okey. Kita ada lagu baru sih. Promote tak lagu baru. Lagu baru insya-Allah kami nak mula lagu yang mengenai apa nama? Pesan Tok Nan. Wow. Pesan Tok Nan. Pesan Tok Nan. Our late Chief Minister. Ya, pesan Tok Nan apa? Nyanyi jaga Sarawak. Into Sarawak. Ngintu Sarawak, jaga Sarawak. And then dalam lagu ialah menyebut selagi ada tempat-tempat yang sejarah ataupun warisan yang dulu-dulu orang kena tu hanya dengar aja. Di sini tempat tu sini tempat tu Di pangkalan kubur dekat ni orang mari kita berjajak cucur pisang. Kan orang berlomba perahu, orang rantur-rantur laut yang banyak pergi nanggal lomba perahu. Dari inilah kami ingin nak mula lagu khas untuk orang Sarawak. Namanya Pesan Tok Nan. Pesan Tok Nan. Tunggu kita orang tunggu Pak Pang ambil InsyaAllah kami nang bahajat nang mana-mana nak menimbulkan lagu-lagu supaya orang Kinetok tahu nyanyi dengan mak bapak neneknya. Nek, sini tempat tok ni. Sini tempat tok ni. Sini mun nenek nyanyi tahu dari lagu. Dari lagu. Kita terkenang dengan lama-lama mari. Macamnya lah. InsyaAllah lepas Covid tu ada rezeki kami akan mula. InsyaAllah. Okey, Pak. Nasihat Pak kepada seluruh rakyat-rakyat Sarawak tu sebagai orang lama dalam industri. Bagus kita beri nasihat dengan orang-orang kita tu. Let's go. Okey. Untuk kami nasihat, teruskan usaha kita. Galikan sampai ke akar umbi supaya hilang budaya dan warisan kita untuk anak cucu kita. Dan juga untuk legasi-legasi kita. Kan? Rajin-rajin cari maklumat, nemu ramah nenek moyang kita mari. Masih ada ke agak nenek juga pergi ke perpustakaan. Cari bahan berkenaan mengenai budaya dan warisan Sarawak. Dan diterapkan dalam lagu rakyat. Jangan malu. Bak kata orang kita boleh dapat mengatasi lagu-lagu kita rakyat seandainya lagu kita rakyat dimain setiap hari diputar bak kata orang dah biasa
bisa Tegal biasa. Alah bisa Tegal biasa. Ah, Okey, terima kasih Pak Pan. Ya, sama-sama. Kami orang nunggu lagu pesan Tok Nan ya. Nunggu. Terima kasih Pesan lagi Tok banyak-banyak. Nan. Kita orang di luar ya, jangan lupa okey. Apa nama siapa git bukan kita nak ngali tu. hal Sarawak Betul. tu, tahu hal nenek moyang kita, tahu hal cerita kita di Sarawak tu pun bukan kita di Impun. Okey. So everyone, that's it. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih lagi Pak Pan. Ya, Semoga sama-sama. maju jaya. InsyaAllah. Untuk hari-hari berikutnya. And then kita orang esok masih lagi bersama dengan kami dua Ezri Mukris. TVS saluran 122, MyTV 122, 2 Suku Petang. See you tomorrow. Borak Tesi Peng signing out. Bye. Bye.